Assalamualaikum. I am so nervous. It's unbelievable. Hai. Hari ini di Bilik Mengaji bersama saya Sharifah Alia. Saya ada orang yang tukang tunjuk-tunjuk skrin ni sebab saya tak berapa nak share kan. Ajak. Begitu. Yes, di Bilik Mengaji bersama saya Sharifah Alia yang teramatlah Nurbes sekarang ini. Sebab, yalah. Berani ke mengaji depan orang ni? Hai Daya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah belum masuk lagi. Yes. Ustazah Asni dah join. Yeay, terima kasih. Nice to meet you, Ustazah Asni. Let me join you dulu. Kejap ya, mencari. Mano, sekejap. Okey. Dia pergi mana tadi? Okey dah. Allah. Okey. Oh, thank you Daya. InsyaAllah. Betul. Antara sebab saya sedikit nervous adalah, yalah, baca pun merangkak-merangkak kan. Tapi nak sedapkan hati, kita ingat je lah. Yang fasih membaca dapat 1 point. Yang merangkak-merangkak tapi tetap mencuba tu dapat 2 points. InsyaAllah. Wallahualam. So, okay. Before anything, sebelum kita... Ustazah Asni. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ukhti. Ya, Masya Allah. Ya Sharifah. Ya Allah, jangan Ustazah. My Arab is very fail, you know. I know. Alah, panggil Sharifah je. Panggil Lea je Ustazah. InsyaAllah. Lia Ya saya. Masya Allah. Ustazah mungkin kalau boleh kita mulakan dengan sedikit doa. Sebab yelah, saya nervous sangat ni Ustazah. Alah, relax lah. Chill. My fallback punya doa is Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Betul dah tu? Okay, Alhamdulillah. And so sangat-sangat berbesar hati kerana Ustazah sudi Apa bersama tak Lea sudi hari pula. Masya Allah. Dan terima kasih. Lia sudi bersama-sama dengan saya. Selama ni tengok kat TV kata, ya Allah hebatnya budak ni. Allah. Bercakap macam beroteh. Roti jagung. Roti jagung. Farah mana Farah? Ada. Dia macam sejenis. Dia sejenis. Yeah. Assalamualaikum dalam social distance lah. Jauh. Social distance. Okay. So, okay. Ustazah, just nak ingatkanlah kepada penonton live di Bilik Mengaji ni, we're focusing a lot on easy to read surahs lah, short surahs, mainly because I think right now, gambar. Okay. This one yes. Okay. Okay. So mainly because I read somewhere Sheikh that I follow lah. He said that yes, it is permissible to hold a mushaf in your hand or your phone in your hand while you are praying the nafil prayers, the sunnah prayers, tarawih. But it would be better if you were to focus on the recitation and everything while you're reading the Quran. And within prayer, focus on what it is that you already know. Yang mana yang kita dah faham, yang mana yang kita dah, macam dari kecil sampai ke besar, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kan? Kita dah tahu dah maksud dia. So kita boleh betul-betul reflect on it, on the meaning, kan, within tarawih. So itulah, I congratulate di Bilik and Ustazah jugalah for encouraging this as well lah kan. Ya, sama. Lia, berapa anak dah Lia? Saya ada 4. Masya Allah, macam budak baru habis praktikal ya. I will take that as a compliment insyaAllah. So, Alhamdulillah. Okay Ustazah, so hari ni kita akan fokus pada surah Al-Asr. Baik.
Kita doa dulu Ya saya. Bismillah. Okay, doa ni doa yang biasa kita baca macam Lia baca tadi. Sebenarnya bila kita baca ramai, kita kena tambah tukar pada dia punya apa ni, dhamir dia tu macam Rabbish Rahli jadi sadrana kan. Rabbish Rahli sadralana kan. Tapi sebab ayatnya ayat Quran, kita pakai ayat asal lah Rabbish Rahli maksudnya semua doa sama macam tu lah insyaAllah. Dan doa ini Farah adalah doa yang Nabi Musa baca kerana kekeluan lidah dia untuk berdakwah, untuk bercakap maka Nabi Musa doa pada Allah dan inilah doanya. Selalu sebelum dia pergi jumpa dengan Fir'aun to confront Fir'aun kan? Betul, sangat betul. Sebab Nabi Musa dulu masa kecil kan dia duduk dalam istana Fir'aun. Daripada Fir'aun ni bunuh semua anak-anak lelaki sebab Fir'aun dapat mimpi bahawa ada seorang budak yang akan mencabar kekuasaan dia dan akhirnya budak lelaki ni ada seorang terlepas masuk ke dalam istana dia iaitu Nabi Musa alaihissalam atas kuasa Allah. Dan Nabi Musa ni kalau dia ni seorang Nabi kecil-kecil dah tunjuk tanda kenabian. Jadi Nabi Fir'aun ni dah perasan tahu kehebatan Nabi Musa. Jadi dia tunjuk aku nak test ada ni. Dia punya orang-orang kanan dia pun cakap cuba test budak ni. Dia bagi api, bara dan dia bagi susu. Ada yang kata madu. Dia kata kalaulah budak ni pilih madu, sedangkan budak akan suka pada benda yang shining, yang nampak merah. And then Nabi Musa sebenarnya nak ambil yang lagi satu yang madu, bukan nak ambil bara. Tapi ditepis tangannya oleh malaikat, oleh Jibril supaya dia ambil bara. Kalau tak nanti dibunuh oleh Fir'aun. Maka dia pun ambil bara tu budak. Masukkan dalam mulut. Dan itulah di antara asbab kenapa Nabi Musa susah nak bercakap. InsyaAllah kita baca doa ni. Lia ikut saya. Rabbish rahli sadri. Macam tu juga ke? Ikutlah, tak apalah apa bunyi pun. Suara saya tak sesedap Fauzana. Okey, jap. Tahu. Okey, cuba je. Okey, Rabbish rahli sadri wa yassir li amri. Wa yassir li amri. Wahlul uqdatam. Wahlul uqdatam. Min lisani. Min lisani. Yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Ya Allah terangkan hatiku. Ya Allah terangkan hatiku. Mudahkan urusanku. Mudahkan urusanku. Bukakan ikatan. Bukakan ikatan. Lidahku. Lidahku. Fasihkan tuturku. Fasihkan tuturku. Amin ya Rabbal Alamin. Itu maksudnya. Masya Allah, hebat kan maksud dia? Dan kebetulan di belakang saya ni adalah satu karya saya iaitu jam DIY yang ada kalimah wal asr. Ya, demi masa. Baru perasan. Sorry, tadi dia tulis terbalik. Kita baca terbalik. So betul, sekarang nampak terbalik lagi tak? Terbalik lagi. Tapi tak apa. Boleh Mira baca. lah. Yes. Okay, Masya Allah. Masya Allah. Okay, surah Al-Asr. Kita panggil dia surah Al-Asr. Sempena kalimah Al-Asr yang ada pada permulaan ayat ni. Okay. InsyaAllah kita mulakan baca boleh, Lia? Alright. Surah yang sangat pendek. Tapi dia punya kesan boleh memberi kesan yang sangat dalam di dunia dan juga di akhirat. Ayat yang pendek, kesan yang panjang. Okay? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Okay. Ustazah, sebelum kita masuk the meaning, maybe nak ingatkan pada the viewers lah, kalau ada soalan tu, there's a question mark icon kat bawah tu. I'm sure you guys are used to this. Share your questions there, and insyaAllah nanti kalau kita sempat selit, I'll read the questions out and then Ustazah boleh just sebaik Ustazah untuk menjawab lah, insyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah. Lia nak baca? Kanlah Ustazah, ya Allah. Kita baca makna-makna dulu Ya, tak saya apa, boleh. Nanti saya baca, Lia ikut-ikut je, okey? Okay, insyaAllah. Okay. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Wal asri. Okay, kita matikan. Wal asr. Wal asr. Innal. Itu gunnah dengung. Nak tahu dengung tu jadi ke tak, tekan kat hidung. Kalau hidung tu ada bunyi bermaksud dia menjadi. Kalau inna tak ada apa. Tapi kalau itu gunnah. Okay. Gunnah itu sesuatu yang berkait dengan hidung yang disengaukan Inna. Innal Inna insana insana lafi khusr. khusr. Oh, Masya Allah, dia punya kha keluar. Bagus. Okay. Okay. Satu saya nak share pada insana. Nampak? Insana. Okay. Apabila sesuatu yang mati, dia mati. Nun itu mati kan? Tapi mana tanda matinya? Tiada. Kalau ada kubur, mana nisannya? Macam itulah maksud dia. Tunjuk Ustaz. Pada kalimah in, nun yang mati, dia mati tapi tak ada tanda apa-apa. Betul? Apa maksud dia? Dia nak memudahkan kita, bila sesuatu yang mati, tak ada tanda, bererti ada percampuran dengan huruf sebelah. Jadi kita tak boleh sebut in tu innal insana. Tak boleh. Bila dia nun tu mati, dia tak ada tanda, campurlah huruf sebelah. Huruf sebelah tu apa? Huruf sin. So bersedia untuk campur huruf sin. Cuma cara bercampur tu macam mana? Ini kita namakan dia hukum ikhfa, tapi tak usah nak cerita ikhfa sangat, nanti orang pening. Cakap macam ni je. Tanda mati, tak ada tanda, campur huruf sebelah. Jadi tak boleh sebut in, dia campur ada bunyi sin. Insana. Artinya dalam in ada persediaan untuk sebut sin. Insana. Tapi kalau macam huruf lain, huruf ta selepas in. Inta. Insa. Inqa. Inka. Tengok apa huruf sebelah dia. Itu artinya ikhfa. Dia sembunyi-sembunyi gitu. Ustazah, saya dah 37 tahun Ustazah. Ya. Di manakah Ustazah selama 20 tahun? Selama 17 tahun di sekolah. Di manakah Ustazah? Senang nak faham. Aduh ni gomok depan ni Okay, senang nak faham. Ustazah, thank you. Thank you for that. Okay.
Contoh lain, insa sebab selepas dia sin. Kalau Ah. selepas dia qaf, inqa. Kalau selepas dia jim, inja. Inja. Kalau selepas dia zai, inza. Kalau Zai. selepas dia shin, Ah. insya. Insya Allah. Insya Allah. Itu sebab insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalannya. Itu insya, itu hukum dia ifa. Erti ifa tu sembunyi-sembunyi gitu, okey? Oh, okay. Okey. Oh, okay. Okay. Sana lafi khusrin. Khusrin. Okey. Kalau kita perasan, surah ini sangat indah bila diakhirkan dengan ridam yang sangat sama, dengan gaya bahasa yang sangat indah. Hujung dia ra. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Adakah ini ayat daripada ciptaan manusia? Mungkin tidak seindah ini kalau dia bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini confirm ini adalah firman-Nya. Sebab itu Nabi SAW diammikan, iaitu dibuta hurufkan, tidak boleh baca, tidak boleh tulis. Sebab Allah nak beritahu, haza kalamullah, haza Quran. Ini kata-kata aku kot. Jangan, artinya rugilah siapa yang tidak mengambil Al-Quran sebagai sahabatnya di dunia yang akan menemani dia di kubur nanti. Ini siapa yang nak berbicara dengan Allah, nak Allah bercakap dengan dia, baca Quran. Ya ayyuhallazina amanu, ya Allah, wahai orang beriman. Ya, saya lah orang beriman tu. Dengar ni. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong dengan sabar dan solat. Baik Allah, faham. Begitulah Allah berbicara dengan kita. Jadi hujung ayat ni al-asr, khusr, bis-sabr. Sama indah, cantik. Indah kerana dia adalah firman Allah. Dan cuma kita kena hati-hati bila kita nak wakaf. Itu saya pernah bincang dengan Farah. Kalau benda ni tidak wakaf ataupun tidak berhenti, tak ada masalah. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhi. Asri inna khusrin illa. Okey, tak ada masalah. Tapi bila dia wakaf, wal as. Habis Roh kata, habis cik macam mana cik? Cik mana cik? Wal as. Roh kata, habis cik macam mana cik? Tinggal wang, tinggal cik. Okay, so kita kena jemput nak bagi tahu bila kita baca, wih ada Roh tau kat ujung. Dengar betul-betul. Wal asr. Okey, ada Roh. Sebaik hang sebut sifat cik pun tak apa. Sebut bunyi-bunyi pun dah tak apa Janji jangan tinggalkan cik. Itu artinya wakaf tanpa meninggalkan hak huruf di hujung. Okay. Okay? Khusrin, matikan. Innal insana lafi khusrin kata, what about me? How about me? Macam mana dengan aku? Aduh. Okay, aku panggil kau. Innal insana lafi khusr. Nasib baik ada cik. Okay. Kemudian bis-sabr. Bis-sabri, tak ada masalah. Ri, dia hidup. Kalau kita matikan dia, kita wakafkan dia, bis-sabr. Bis-sabr. Okey, Roh kata nasib baik hang sebut cik. So cik tak kecil hati. Itulah erti tajwid. Menjaga setiap huruf itu hak-haknya. Time dia hidup, kita jaga hak dia. Time dia mati, kita tinggalkan dia sampai hati nah. Begitulah. Okey? Itu cara mewakafkan. Kita cuba wakaf ketiga-tiga huruf ujung ni dulu. Asr. Asr. Okey? Followers semua boleh ikut dia. Asr. Asr. Aywa. Khusr. 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 Aywa.
Sabar. 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 Sabar tu Okay. senang sikit sebab ramai Pak Arab ni. Sabar. Jawab ni, sabar. Ya, okey. Relax. Sabar. Kalau Jawanya sabar. 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 Kalau Jawanya wak sabar, mbahnya sabar. Lu berkusing kakek kau dengar buruk ya bodoh-bodoh lah, sabar aja lah. Para Fazana? Translate. Okay. Alright. Alright. Itu cara mewakafkan Okay. Cara mewakafkan. Okay. Pindah ayat yang ketiga. Illa. Jelaskan hamzah. Jangan sebut illalladzina amanu wa amilus salih. Illalladzina amanu. Sebab huruf alif tidak akan keluar daripada mulut saja. Alif kena keluar daripada hati dan dada. Sebab nak panggil Allah. Please help me Allah. Dengarin aku ya Allah. Dengarkan aku ya Allah. Bukan Allah. Sakit lutut Dan. Allah. Itu hanya di mulut. Kita nak panggil daripada tangkai dan daripada lubuk hati yang paling dalam. Allah. Ramadan ini ya Allah. Innaka anta tuhibbul karim ya Rab. Allah. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah. Ya Allah, Engkau kan Maha Pengampun. Engkau kan suka mengampunkan. Kerana Allah itu bukan sahaja Maha Pengampun, tapi Dia suka mengampunkan. Dia bukan sahaja Maha Pengampun, tapi Dia suka mengampunkan. Jadi kita panggil Allah. Allah. Jadi illalladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi. Okey, tengok dekat sini. Dekat sini kalau kita nak sambung tak ada masalah. Okey. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tak ada masalah. Tapi kalau kita nak wakaf, nak nafas kita ciput ataupun orang Negeri Sembilan panggil mongah. Mongah, okey? Farah faham lah mongah tu, okey? Cara nak dia punya wakaf dia, kita kena faham. Bukan haqq. Sebab yang ni nampak tak tulisan saya? Bila ada qaf tu ada sabdu bermaksud nampak tak? Nampak tapi mirror. Oh mirror Tak apa. Sekejap. Bererti qaf itu ada dua. Okey. Satu qaf yang mati, satu qaf yang hidup. Okey. Itu sebab dia jadi macam tu. Macam mana saya nak tukarkan supaya dia tak jadi mirror. Okey? Haqqi. Bila ada tasdid ni yang ni tasdid tasdid ni erti dia nak beritahu Assalamualaikum. Qaf tu ada dua sebenarnya kat situ. Oh. Okey. Inna. Nun. Kenapa nun tu kena dengung? Sebab nun tu ada dua kat situ. Satu mati in. Satu lagi hidup. Nah, tu sebab bila bergabung dia meletup. Inna. Sama ide. Okay. Okey. So yang haqqi ni tadi, bila kita nak wakaf, dia ada dua qaf. Artinya kita kena jaga kedua-dua hak. Right. Kalau kita sebut wa tawasaw bil haqq. Kalau dia satu qaf wal haqq. Tapi sebab dia ada dua kot. Apa kecil yang lagi ujung. Cara wakaf dia wa tawasaw bil haqq. Haqq. Tekan sikit. Nak bagi tahu ada dua qaf di situ. Qaf. Okay. Itu yang kita cari Lia. Okey. Okey, cuba Lia baca. Wa tawasaw bil haqq. Yes. Okey. Sorry, Ustazah, soalan. Is it the qalqalas? Qalqalah? Ya. Yeah, that's what is called. Dan qalqalah ini berdouble. Berdouble. Okay, so kalau qalqalah biasa would be haqqa. Yes.
Okay, Tapi this one is sebab dia ada tasydid, ada tanda sabdu, maka kita kena bagi lebih sikit pum pum pum. Oh, so it's haqqa. Yes, you get it. Oh, nice. Okay. 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 Alright. Dan akhir sekali, وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Okay. Soalan. Baik. Ini ada qalqalah juga. So, sabr. How do you pronounce that? Is Okay. it sabr? Kalau dia hidup, Aha. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Sabri. Wakafkan. Sabr. 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 Artinya ada qalqalah dan terus bersambung dengan ra. Dan satu perkara, kita kena faham yang ra yang ada di sini adalah ra yang berbaris bawah. Okay. Ra yang berbaris bawah, sifat dia tak sama dengan ra yang berbaris atas dengan ra yang berbaris depan. Ra yang berbaris atas ditebal sikit. Ra. Rasulullah. Rusulun. Tilka rusul. Rasulullah tebal. Tetapi ra yang berbaris bawah, dia sifat dia nipis. Ri. Bukan ri. Bisabr. La. Bisabr. La. Bisabr. Ri. Jadi kita kena jemput dia pun dengan sifat dia lah. Nanti dia kecil hati. Aku bukan. Anja. Dia anja. Kan? Bisabr. Ri. Dan satu sahaja caranya untuk kita nipiskan ra, iaitu hujung lidah naikkan ke gigi atas. Hujung lidah naikkan ke gigi atas. Ri. Dan ilmu ini, saya telah dapat ilmu untuk menyebut ra yang berbaris bawah ini daripada seorang sahabat saya daripada Melaka dulu masa belajar. Dia yang ajar saya cara untuk menyebut ra dengan nipis. Satu je cara dia. Kalau you tak buat macam tu, dia kata kau tak akan dapat ra yang nipis. Kalau sebut ri, nak nipis ri. Masih tidak nipis. Tapi kalau kita mengangkat hujung lidah naik ke gigi atas, ri. Kita akan dapat dia punya sifat ri. Risau. Rimas. Ustazah sebenarnya kan nak sangat lihat pen dekat muka Farah Fauzana sekarang ni, cuba tu. Cuba? Comelnya, Masya Allah, Subhanallah. Single lagi ni, Masya Allah. Okay. Saya nak share. Semoga perkara ini menjadi jariah untuk sahabat saya. Sahabat saya ni yang mengajar saya ni, nama dia Kakak Fatimah binti Ali Hasan. Masya Allah nama. Dia ustazah di Melaka dan beliau telah menghafal 30 juzuk Al-Quran, hafal dengan ingatan yang sangat bagus. You boleh tebuk dia daripada atas ke bawah, bawah ke atas, ataupun nak tebuk mana-mana dia boleh terus sambung ayat mana-mana. Ini kehebatan dia. Dan beliau telah meninggalkan kita semua pada, saya lupa tarikh, pada baru lagi dalam 2-3 bulan. Dan saya sangat bersyukur dan saya rasa subhanallah, mudah-mudahan Allah rahmati beliau dengan Quran yang dijaganya. Dia sangat menjaga Al-Quran dan pernah satu hari dia pernah sakit, dia sakit stroke. Dia stroke. Yang mana memorinya agak hilang. Tapi bila Quran, dia tak pernah hilang. Dia tak ingat. Tapi bila tanya Quran, dia boleh ingat. Bila tanya Quran, dia boleh ingat. Dia boleh sambung. Dia kata apalah erti hidupnya kalau dia tak baca Quran. Setiap hari dia akan baca Quran. Jadi itulah yang saya rasa sangat memberi kesan kepada saya. Sahabat saya yang mulia, saya panggil Kakak Fatimah binti Ali Hasan. Semoga beliau dirahmati Allah, insya-Allah, mudah-mudahan.
Amin ya rabbal alamin. Dan saya sedih sebab tak dapat ziarah dia ketika arwah meninggal. Saya berada di Sarawak lah. InsyaAllah. Amin. Taqabbalallah. Moga Allah terima segala bacaan dan amalan-amalan dia. Amin ya Rab. Okey. Okay. Mana tadi? Okey. Kita dah habis bertalaki. Okay. Jom kita tengok soalan set, boleh tak Ustazah? Kita jenguk set soalan yang mana yang ada. Boleh. Okay. Boleh ke baca Haji Roin? Assalamualaikum Ustazah. Boleh ke baca senafas jika nafasnya panjang? Okay. Okay. Apa tak boleh? Jawapannya, ni soalan objektif ni kan? Bolehkah? Jawapan dia A boleh, B tak boleh. Jawapannya ialah A boleh. Alright. Masya-Allah. Okay, and then after that, kalau Nur HHHN underscore, kalau kita tak cukup nafas, then ambil nafas tapi belum sampai tanda wakaf, adakah itu dikira mencuri? Wow, big soalan dia. Tak. Sebab Allah faham sejauh mana kemampuan kita. Tariklah nafas panjang-panjang dulu sebelum baca, belajar. Sebab itu salah satu cara untuk latih nafas, you ambil baldi, isi air, you tenggelamkan muka, jerit selama mana yang boleh. Sebab itu berenang adalah sangat bagus untuk menjaga pernafasan. Betul, itu memang berlatih. Yeah. Okay, one more question kot. Just not I saw. Allah. Okay, ni very technical Ustazah. Ustazah, adakah untuk huruf yang bergabung tu ada yang ditulis ni? Ditulis satu sahaja dan digantikan saddah. Ya, betul. Okay, sila explain. Sebelum tu Ustazah, translate question dia sikit Ustazah. Very maksud dia, technical question macam ni. Asalnya sepatutnya dekat Quran tu tulis qaf ni ada 2. Oh, okay. Tapi kita sangat beruntung kerana sahabat-sahabat Rasulullah dan juga para tabi'in telah berusaha nak fikir macam mana umat-umat yang akan datang ni dapat baca Quran dengan baik. Sebab dulu Quran nun tidak bertanda, ta tidak berbaris, ta tidak ada mata 2, jin tidak ada tanda yang mana satu ha, yang mana satu kha. Kalau dia Arab mungkin dia boleh baca. So tulisan-tulisan itu tidak bertanda, maka bermulalah daripada zaman Sayyidina Osman, mula wujudnya resam Osmani, tulisan-tulisan Al-Quran dan makin diperbaiki sehingga hari ini kita dapat baca dengan baik. Artinya ulama, para sahabat susah payah untuk kita. Hanya Allah sajalah yang memberi ganjaran untuk mereka. Kita tinggal baca dan belajar sahaja. Ustazah zaman tu tak ada printer, tak ada typewriter. Tak ada. Kena tulis. Tidak ada. Imam Syafi'i tulis pakai Ailio. Imam Syafi'i nak salin nota, nak salin Quran pakai Ailio, sebelum kering dia ingat terus. Dia baca, dia tulis kat tangan, tapak tangan dia, guna kayu kecil yang dia jumpa. Dia tulis and dia ingat dekat situ. Tak ada dia tak dapat tulis je dekat situ. Betul. Sebab itu macam Imam Syafi'i kan, orang-orang hebat ni, benda ni jangan terbuka. Dia tengok je benda tu terus masuk. Jangan terbuka. Kena tutup, nanti dia observe semua. Hebat. Hebat orang yang tak ada hijab. Okay. Alright. Okay. Soalan sorted. Kalau ada soalan lain memang kita orang biasa offkan komen. Tapi you all boleh teruskan tanya soalan dekat the question box dekat bawah tu. Down there. Okay. Alright Ustazah, so kita dah talaki. Betul talaki? Betul. Okay. So boleh teruskan next step. Okay. Seterusnya kita belajar dia punya sedikit tafsiran supaya kita dapat tadabbur. Kata nak bawa surah pendek dalam tarawih. Okay. Baik. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, demi masa. Bukanlah asar ini berarti waktu asar.
Mungkin ada pendapat juga mengatakan waktu asar, tapi erti kat sini wal asr adalah demi masa-masa yang kau selalu lalui. Okey? Walaupun tafsir di sini bagi tahu salatil asr atau asrin nubuwah. Okey? Artinya waktu asar jugalah, dia ada pendapat-pendapat ahli tafsir. Waktu asar dan waktu asar adalah waktu yang sangat penting. Ya. Kenapa penting? Waktu berlakunya submit amalan kita pada hari itu. Submit. Okey? Inilah amalan dia daripada subuh sampai asar. Ini dia, wahai Allah, aku submit dengan engkau wahai Allah. Kan? Itu artinya wal asr, demi masa, demi waktu asar yang sangat penting dan juga demi waktu-waktu yang biasa kita lalui. Innal insan. Dan wal asr ini bererti Allah sumpah. Bila letak waw dekat situ artinya huruf untuk bersumpah. Huruf waw ni banyak kegunaan. Ada orang sebut waw ni untuk sambung ayat. Lia and Farah and Fafau and Asmi and Nena itu waw. Menyambung huruf. Okay? Dan ada kalimah waw yang digunakan untuk sumpah, dia panggil waw al-qasam. Qasam. Qasam itu artinya sumpah. Wallahi. Wallahi. Itu qasam. Wallahi is by Allah. Kalau in English is by lah. Like by the moon. By the sea, by the fig tree. Betul. Kan banyak juga surah-surah yang start with that wow. Apa? Yes. Wow apa? Dan wow qasam. Qasam. Dan Allah takkan bersumpah melainkan dengan sesuatu yang hebat. Takkan bersumpah melainkan dengan sesuatu yang hebat, iaitu makhluk dia yang hebat. Dia bukan makhluk hebat. Hebatnya Allah mencipta makhluk hebat. Allah pernah bersumpah dengan wat-tin waz-zaitun. Allah bersumpah demi wad-duha, sebab duha itu hebat. Wal-laili idza saja, dan demi malam. Dan ni Allah bersumpah demi masa. Artinya masa adalah satu juga makhluk Allah yang sangat penting untuk kita. Yang perlu difikir-fikirkan. Apa yang Allah nak sampaikan ni? Okay? Innal insan. Dahlah tadi Allah sumpah. Yang ni Allah tambah ayat inna. Bila Allah tambah ayat inna, kita kena berjaga-jaga. Sungguh-sungguh Allah nak katakan. Sesungguhnya. Dengar ni. Wahai insan. Sesungguhnya. Innal insan. Lafi khusr. Manusia ni akan mengalami kerugian. Aku cakap betul tau. Tak tipu ni. Aku cakap betul. Ramai akan rugi. Demi masa dan sesungguhnya. Dan Allah boleh saja sebut ayat wal asr al insana lafi khusr, boleh. Tapi kerana ini bahasa Tuhan. Kerana ini bahasa daripada Allah al-mutakallim. Allah ni al-mutakallim, yang maha berbicara. Maka Allah letak inna. Ada sebab kenapa Allah letak inna. Innal insan lafi khusr. Manusia dalam kerugian. Aku cakap tak tipu, babe. Sungguh-sungguh manusia akan rugi kalau tak jaga masa. Okey, sambung lagi. Illa. Except. Melainkan. Kamu semua akan rugi kecuali 2 orang ni je tak akan rugi. 2 orang ke 4 orang? Ada 4 perkara manusia ni tak akan rugi. Yang pertama, illa, melainkan allazi, orang ni amanu, dia beriman. Apa arti iman? Dia percayalah. Percaya pada takdir, percaya pada qada dan qadar Allah, percaya perkara yang tidak pernah terjadi dalam hidupnya tiba-tiba terjadi dan tak pernah menginginkan sesuatu itu. Aku percaya, ya Allah, musibah yang menimpa aku ni, ya Allah, sesungguhnya Engkau mencipta takdir.
tugas engkau mencipta takdir, tugas aku mencari kemampuan dalam meredai takdirmu. Aku percaya ya Allah. Itulah iman. This is iman. Apa yang rasa di hati, percaya. Percaya. Melainkan orang yang beriman dan dipercaya sesungguhnya, kenapa kau puasa? Sebab aku percaya ini perintah Allah. Percaya. Dulu kau, bila time Ramadan, kau period, kau menangis-nangis, kau susah hati sebab kau tak dapat beramal. Kau rasa betapa ruginya hidup kau. Orang lain puasa, kau tak puasa. Orang lain baca Quran, kau tak. Kejap, Ustazah. Alright. Okay? Okay, yes. Dapat? Yes. So, tapi setelah kita percaya bahawa semua perintah Allah ada kebaikan, Allah kata, aku suruh kau solat sebab itu perintah aku. Aku suruh engkau puasa sebab engkau percayakan itu perintah aku. Ya saya. So, bila aku cakap, orang hate, haram puasa, kau percayalah ada kebaikan. Please, believe me, Allah cakap. Baik Allah, kita dengan berlapang dada pada tahun ini, bila period kita tak ada dah susah, kita senyum. Alhamdulillah. Ala kulli hal wa astaghfirullah ala kulli zanbin. Ini fitrah yang Allah bagi pada perempuan. Alhamdulillah. Kita pun tak payah puasa sebab itu perintah Allah. Kita pun makan, kita pun minum. Tapi tidaklah tunjuk depan orang. Itu maksudnya. Kan? Okay? Untuk asal menjaga minum diri sendiri. Ya, kita minum dapat pahala. Kenapa dapat pahala? Allah haramkan aku puasa kot. Ya. Allah haram kot aku minum ah. Allah tak kasi aku puasa kot. Okay, kita minum. Nak bagi tahu kita tak puasa. And then kita makan. Makan lah. Kau tak malu ke? Sekarang ni bulan Ramadan. Aku nyorok, aku sorok-sorok makan, tak tunjuk dekat orang, aku makan nak bagi tahu aku haram puasa, ini perintah Allah. Khalas. Senyumlah. Okay? Itu artinya iman. Percaya pada Allah. Percaya pada perintah-perintahnya ada kebaikan. Okay? Percaya pada perintah Allah, mentaati suami itu satu kebaikan. Okay, percaya. Aku taat suami sebab Allah suruh. Kalau Allah tak suruh, jangan anggaplah. Contoh. Okay? Maka kita percaya pada perintah Allah, kita pun taat pada Allah. Sesungguhnya mentaati suami itu satu kebaikan. Okay? Tapi dengan syarat, orang ini mestilah dia amanu, dia beriman, wa amilus salihat. Dan dia perlu beramal soleh. Amanu wa amilus salihat. Dia beriman dan dia beramal soleh. Kalau iman saja dia tak beramal. Kau percaya Allah? Kau percaya. Tapi semayangnya hidup. Maka syaratnya tidak cukup. Aku puasa tapi aku tak semayang. Aku puasa boleh tapi semayang ni malas gila babe. Berarti dia beriman dan dia tidak beramal soleh. Berarti kita rugi. Rugi. Sama juga kadang-kadang orang itu tidak beriman tapi dia beramal soleh. Dia beriman, dia tidak beriman. Dia tak beriman tapi dia banyak buat bagi untuk sana, bagi untuk orang fakir miskin. Sayangnya sebab dia tak ada iman. Maka di akhirat amalan-amalan baik itu akan gugur seperti debu-debu. Okey? Sebab itu nak beramal soleh perlu beriman, dan beriman perlu beramal soleh. Dia tak boleh dipisahkan. Okay? Jadi macam mana kalau kita nak contohnya, setiap amalan kita jadi amal soleh. Tidak satu pun yang Allah tidak abaikan. Contoh, nak mulakan dengan di bilik nak buka phone. Ambil phone. Bismillahirrahmanirrahim. Itu amal soleh. Amal soleh. Nak masak bismillah. Maka amalan itu dikira sebagai amal soleh. Kalau tak rugi, tak ada apa-apa, kosong. Dia jadi adat. Adat artinya dia jadi macam biasa. Tapi walaupun perkara sekecil-kecil perkara, kita mulakan dengan basmalah, bismillah, maka dia jadi amal soleh. Okay. Okay? Baik. Okay, insya-Allah. Dan akhirnya, dan orang yang tidak rugi ialah orang yang watawasau bil haqq.
Dia tu saling mengingatkan dengan perkara-perkara yang baik, yang benar. Okay? Okay. Okay. Dalam tafsir ini dia bagi tahu watawasau ni artinya usa ba'dhum ba'dha, artinya saling menasihati. Okay? Jadi kalaulah kita beriman beramal sendiri, nampak ada yang tidak betul pada kawan, kita tak berusaha untuk menasihati, kita tidak cukup syarat untuk menjadi orang yang tidak rugi. Kita rugi. Okay. Nampak kawan susah, kita tak tolong, kita rugi. Kita beriman, kita beramal soleh, tapi kita tak pedulikan orang. Okay? Watawasau bisabr, dan saling mengingati dengan penuh sabar. Jangan sekali nasihat kawan, kawan tak nak ikut, lampak engkau lah kubur masing-masing. Wow. Itu salah. Oh, Itu sangat tidak suka kepada ayat itu. Walaupun adalah hakikat lah, tapi you know. Betul. Sekarang Allah kata, kau nak bagi nasihat, sabar. Jangan paksa orang. Sabarlah, tak boleh cara ni, buat cara ni. Yang penting kau jangan menasihati dia seolah-olah engkau tu sempurna sangat. Itu Allah tak suka. Kita nasihatkan kawan kerana sayang. Bukan sebab kita baik. Sebab kita sayang dia. Kalau kita sayang dia, kawan kita tak nak ikut kita pun, kita tak marah lah. It's okay. Kau pelan-pelan lah, relax lah. Aku sayang kau, babe. Apa saja keadaan kau, aku sayang kau. Kelas. Jadi sahabat kita tu adalah sahabat kita bukan semestinya ketika dia sempurna. Sahabat kita adalah sahabat kita ketika dia tidak sempurna dan ketika sempurna. Dan kita pun bukan sempurna mana. Okay, insyaAllah. Okay, jadi surah ini adalah satu surah yang sangat hebat. Manusia kalaulah bermain-main dengan masa, tak jaga masa, maka dia akan rugi. Ulama cakap semuanya akan kembali. Semuanya akan kembali kecuali masa yang berlalu pergi. Takkan datang balik dah. Pepatah Arab bagi tahu as-sa'ah, masa tu, kalau kau tak potong dia, dia potong kau. Kalau kau tak potong dia, dia akan potong kau. Bye-bye. Gitulah. Okay? Masya Allah. Ayat ini 3 ayat je. Tapi dia punya impact dia dahsyat. Yeah, I read somewhere that there has been like books this thick, beratus-ratus naskah buku yang setebal ni mentafsirkan the hidden meanings, the obvious meanings of Suratul Asr ni. Sungguh, subhanallah. Just subhanallah. Sebab itu kita kena berlama-lama dengan Quran, berjinak-jinak dengan Quran, jangan tinggalkan Al-Quran. Sebab dengan Quran yang kita baca ni menjadi sebab untuk Allah buka pintu-pintu ilmu yang lain. Baca je. Baca je. You ada masalah, you buka je Quran. Jangan fikir macam mana cara nak selesaikan masalah. You buka Quran, Allah akan tolong you. Sebab Quran ni rahmat turun. Selain daripada tawaf, rahmat yang paling banyak turun dekat tawaf. Ketika tawaf. Yang kedua pada dalam solat. Sebab itu ada masalah solat. Ada masalah solat. Bukan post dekat handphone. Bukan post dekat Facebook, dekat FB dengan IG. Sebab itu kalau sedih, kalau dia murung, jauhkan diri daripada handphone. Jangan update status di FB atau IG, tapi update status pada Allah. Allah, aku sedih tau. Menci sangat. Allah, aku sedih tau hari ni. Contoh, update status you pada Allah. Update status pada Allah. Mengadu dengan Allah dalam solat. Ustazah, I have a question mengenai alang-alang kita borak pun pasal Suratul Asr. Kalau lah misal kata kita dalam keadaan yang macam ya Allah, tak boleh. Selepas kita dah menunaikan solat asar, so you need to pray, like desperately need to pray, need to talk to Allah. Can we still perform a sunnah prayer or cannot kan? Tak boleh. Okay. Kecuali qada.
Okay. Tak boleh, tak boleh. Ah. Memang itu Sunnah waktu prayer yang dulu. diharamkan. Okay. Alright, okay. Alright, understood. So doa je lah. Okay. Doa, Doa je. zikir. Alright. Quran? Okay. Quran? Quran, yes, Quran. Of course, yes. Quran all the way Quran until tu, Maghrib, Masya Allah. yes. Ya. Quran tu, you belum baca tau. You baru buka, tengok je. Rahmat. Di antara pandangan-pandangan yang berpahala. Tengok je. Belum baca. Kalau baca, apatah lagi. Baca dah dapat pahala. Kalau bertadabur macam tadi, apatah lagi. Baca dengan belajar. Baca dengan tadabbur 4 pahala, apatah baca dengan belajar. Okey? Ada beberapa pandangan yang berpahala. Yang pertama, lihat Kaabah. Belum tawaf, belum solat depan Kaabah, baru tengok Allah. Ya Allah, tengok Kaabah. Kadang-kadang kita tengok anti-anti kan. Dia orang duduk depan Kaabah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, daripada India, Pakistan, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampunkan akulah maksudnya kan. Baru tengok sudah menangis sebab rahmat pada Kaabah. Lagi apa lagi? Tengok je dapat pahala. Adalah lihat laut. Laut, tengok pandangan ciptaan Allah, dapat pahala. Subhanallah. Okey. Dan pandangan yang berpahala lagi ialah melihat wajah ibu dan ayah. Tengok je dah dapat pahala. Belum khidmat pada mereka. Belum bercakap yang baik-baik pada mereka. Belum lagi. Ya. Musim PKP ni Ustazah. Sedih tu. Doakan. Jadikan doa pengganti rindu. Kan? Baru bercakap baik-baik dengan ibu, dah dapat pahala. Tengok mak dah dapat pahala. Mak, okay, buat live, buat apa ni, VC call. Kan? Video call. Assalamualaikum mak. Itu sudah ibadah. Belum lagi mengucup dahinya. Belum lagi mengucup tangannya. Belum lagi hidangkan air walaupun air kosong untuknya. Belum tanya lagi, mak nak makan apa hari ni? Lia masak. Belum lagi hidangkan makanan untuk dia. Belum lagi menjaga dan merawat dia ketika sakit. Dan belum lagi kita mandikan ibu dan ayah kita. Ya Allah. Okay? Baru tengok. Baru tengok dah dapat pahala. Itulah hebatnya ibu dan ayah kita kan. Tengok je dah dapat pahala, belum khidmat. Apatah lagi berkhidmat pada mereka. Dan berkhidmat pada mereka ni, pernah sahabat cakap, ya Rasulullah, aku kan dah jaga mak aku gendong dia. Dia tak larat jalan, aku gendong dia. Bawa pergi mana-mana. Aku bawa dia, aku jaga dia, aku mandikan dia, aku suap dia makan. Adakah cukup untuk aku membalas jasanya? Nabi kata, belum. Itu maksimum tau dia buat. Itu maksimum. Belum lagi. Belum berjaya dapat membalas jasa-jasa dia. Kalau itu pun belum berjaya dapat membalas jasa dia, apatah lagi yang tak buat apa-apa untuk mak dan ayah. Maka Rasulullah ada cakap, satu hari Rasulullah naik pada mimbar. Rasulullah cakap amin, amin, amin. Nah, sahabat tanya apa benda amin, amin. Rasulullah cakap apa? Rasulullah kata, malaikat cakap, celakalah orang yang duduk dalam Ramadan tapi tak dapat keampunan daripada Allah. Allah offer dia maghfirah. Allah offer dia ampun, aku nak bagi keampunan ni. Siapa nak? Cepatlah siapa nak? Offer 70%, 100%. Kan? Siapa nak? Allah nak bagi. Dan orang itu tak dapat keampunan, dia tak minta, dia tak ambil peluang ini, malaikat cakap, celakalah orang ini. Maka Rasulullah jawab, amin. Dan malaikat cakap lagi satu amin, apa dia? Celakalah orang yang ada mak ayah tapi tak dapat masuk syurga dengan pintu mak ayah ni.
boleh engkau ada kunci untuk syurga, kau buat tak tahu. Kau tak ambil peluang ni. Tak ambil peluang ni. Hai, kelakar. Memang rugilah engkau. Celakalah orang yang ada mak ayah tapi tak dapat masuk pintu syurga asbab khidmat kepada mak dan ayah dia. Nabi cakap, amin. Amin. Yeah. Sebab itu berapa orang kita fikir kalau mak kita dulu ada ibu-ibu yang sanggup berhenti kerja, ya Allah kenapa berhenti? Engkau punya gaji besar kot. Bukan senang nak dapat pangkat macam ni kot. Contoh anak aku tak ada siapa nak jaga. Tak boleh, anak penting babe. Tak boleh. Anak aku tak ada siapa nak jaga. Berhenti kerja kerana seorang anak. Itu normal. Tapi anak berhenti kerja, mak kita sakit tak ada siapa nak jaga. Siapa yang nak korban untuk berhenti kerja jaga mak? Sebab orang tua, dia tua, keadaan dia makin lemah. Dia makin lemah. Dia perlukan macam mana, betul, macam mana seorang baby perlukan orang untuk jaga dan akhirnya mak ayah kita akan jadi baby balik. Dan masanya untuk kita jaga dia. Dan berapa orang anak yang sanggup berhenti kerja, kenapa kau tak kerja lagi? Kau buat apa sekarang ni? Apa kerja kau? Kerja aku jaga mak. Dan kerja jaga mak tu menjadi satu kerja dan jadi satu job description untuk dia. Kau buat apa sekarang ni? Jaga mak. KPI siap ada. Yes. Everything must check. Sebab mak itu dia kata no problem, no worries. Betul. Yes. Dia sentiasa nak gembirakan mak dia. Itu ibadah. Itu ibadah. And actually all it, sorry Ustazah, it all ties back to demi masa jugalah. Yeah. You know, I mean like we will all get there. Yeah. You know, we will all get to that point where we have no other person to depend on except our children, our family, you know. So why wait until that moment? Kenapa kena tunggu saat yang macam okay, aku dah terpaksa nak depend. Faham tak? Yang macam aku terpaksa meminta. Kenapa? You know, give first. And then insyaAllah later on there will be somebody who give to you juga. Betul. Sebab itu ayat ni berkata innal insan lafi khus, manusia ni ramai yang rugi. Ada peluang masuk syurga tapi tak nak rebut. Okay, bercakap pada masa juga, mengenai masa juga Ustazah, one more question. Sebab I rasa lah kan, dia betul-betul nak rampas segala opportunity untuk maximize the masa ni. Apakah amalan untuk perempuan yang dalam haid dalam Ramadan? Ini dari Ilah. Last question Ustazah, lepas tu Farah Fazana dah macam dah rungsek, dah ni senada dah begini-gini dah. Sebelum saya terlupa, Farah, tabung Farah dah siap. Masya-Allah, terima kasih Ustazah. Wow, mana saya tengok? Masya-Allah. Tabung. Masya-Allah. Macam azan. Fafau. Tabung. Korban. Tabung korban. Tabung korban. Yang ni taqabbalallah, semoga Allah terima korban kita. Amin. Okey. Ni masuk duit kat sini. Okey Farah? Okey. Okey. Sorry Ustazah. So berbalik kepada soalan tadi. Dalam usaha untuk merebut segala apa masa yang kita ada ni, what can a woman who is going through her menses in Ramadan do? Apakah amalan-amalan yang boleh kita buat? Okey. Kita jangan memfokuskan bahawa amalan itu hanyalah dengan di atas tikar sejadah. Memang betul. Dengan Quran memang betul. Tapi orang perempuan kena faham setiap apa yang dia buat di rumahnya. Jaga anak, masak. Semua itu dikira sebagai ibadah. Dan tarawih, dia tak dapat tarawih. Okey, mungkin dia tak dapat tarawih sebab dia period. Dan ada juga orang tak dapat tarawih sebab jaga anak. Ya. Okey? Ya, saya dah bertahun dah tarawih seorang dekat rumah. Itu lebih baik. Itu lebih baik sebenarnya untuk